insyaAllah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita kembali bertemu lagi dalam siri Academy Talk untuk yang sesi yang kedua, yang kita akan membincangkan kos geologi. InsyaAllah suka untuk saya mulakan majlis ini dengan satu potongan ayat daripada Al-Quran, surah Al-Fussilat, ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada. Zalika rabbul alamin. Maksudnya, katakanlah, patutkah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam. Sangat menarik, pada ayat ini Allah menutup ayat ini dengan memberikan declaration kepada dirinya sendiri, iaitu sebagai Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dan juga Allah mengaitkan juga tentang kepentingan untuk kita mentadabur alam itu sendiri sebenarnya, untuk kita tengok kebesaran, untuk kita sama-sama merasai tentang kebesaran Allah SWT itu. Dan saya yakin tidak lari daripada topik kita pada malam ini, iaitu geologi, di mana sedikit kajian yang saya buat ia menyatakan kos ini membincangkan tentang bumi. So ya, insyaAllah kan kalau orang-orang yang belajar kos geologi ni, insyaAllah dia punya Rabbul Alamin tu dia akan rasa lagi nak agung-agungkan Allah, insyaAllah kan. MasyaAllah. So kita nak tengok kan macam mana, apakah perjalanan kos ini dan macam mana apa yang kita belajar sepanjang kos ini. InsyaAllah bersama saya pada malam ini adalah panel yang bernama Izwan Shah, merupakan graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam kos geologi. Saya berhenti setakat itu saja sebagai intro saya. So saya serahkan kepada beliau untuk round yang pertama untuk memperkenalkan diri. Tafadhal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita punya moderator hari ni, saudara Syawal, dan juga kepada kawan-kawan yang ada dengan live kita hari ni. Alhamdulillah. Salam dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga buat ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, tabi'in, mujahidin, dan juga para umat Islam seluruhnya. Alhamdulillah, pada malam ini saya diberi kesempatan untuk satu slot Academy Talk oleh saudara Syawal, yang mana saya sangat berbesar hati untuk berkongsi, apatah lagi sesi ini memang secara langsung adalah berkait dengan saya punya pembelajaran sewaktu ijazah sarjana muda dululah, iaitu kepujian geologi. Alhamdulillah. Jadi sebagai permulaan, nama penuh saya Muhammad Izwan Shah bin Yusof. Saya berumur 25 tahun, berasal dari Sungai Petani Kedah dan sekarang menetap di Balakong, Selangor, bekerja di Kepung, Kuala Lumpur. Saya bekerja sebagai geologis di sebuah syarikat swasta yang menjalankan kerja-kerja geofizik dan juga penggerudian telaga air. Dan juga secara tak langsung saya terlibat dalam perawatan air telaga. Okey. Alhamdulillah sudah berkahwin. Dan doakanlah mudah-mudahan dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi saya merupakan pelajar sekolah Bersama Integrasi Kubang Pasu, dan kemudiannya dia menyambung pelajaran ke Kolej Matrikulasi Melaka. Lepas itu alhamdulillah dapat tawaran untuk ijazah sarjana muda di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan sekarang ini sudah bekerja, iaitu hampir 2 tahun setengah. Alhamdulillah. Okey, saudara Syawal, silakan. Alhamdulillah. So saya dengar belajar pun dulu kat sekolah yang ada perkataan nama batu
So, Sekolah ada dalam batu. so macam ada konspirasi. Okay. So Konspirasi untuk round yang kedua ni, kita nak bincangkan, kita nak teruslah go through topik kita pada malam ini. Secara menyeluruhnya, apakah itu bidang biologi pula, geologi ni sebenarnya? Dan mengapakah ia sering dikaitkan dengan batu? Sebab kalau macam saya kan, saya pun belajar UKM juga. Saya pun ada kadang-kadang kawan kolej kediaman kita kan, ambil geologi je mesti budak batu. Kenapakah mesti geologi dia dikaitkan dengan batu? Dan apakah yang dibelajar selama 3 tahun itu? Tafadhal. Okey, terima kasih kepada saudara Syawal. Menarik soalan tu kan. Kenapa geologi ni berkait dengan batu kan? Okey, sebelum itu sukalah saya nak ceritakan sedikit sebanyak terma geologi itu sendiri kan. Yang mana kalau kita tengok dalam bahasa Greek, itu geo merujuk kepada bumi, yang logi merujuk kepada pembelajaran. Jadi secara tak langsung definisi geologi itu sendiri membawa maksud iaitu pembelajaran tentang bumi. Bila kita kata bumi, bahan asas yang membentuk bumi adalah batu. Jadi mungkinlah sebab itulah saudara Syawal selalu dengar orang kata budak geologi ni budak batu kan. Even saya waktu masuk ke Fakulti Sains Teknologi di Universiti Bahasa Malaysia, bila kita ada sesi ice breaking kan, ada sesi explorers, sini akan cakap dengan kita lah. Dia akan cakap, hati-hati bangunan ni keras. Uish, kita waktu tu kita rasa macam takut lah sebab bangunan ni keras kan. Hakikatnya sebab bangunan itu adalah bangunan geologi bangunan batu. So batu dia keras kan. Okey, jadi secara keseluruhannya, geologi ni Syawal dan rakan-rakan lain geologi ni adalah adalah salah satu cabang ilmu sains. Ilmu sains iaitu mengenai planet kita sendiri, iaitu planet bumi. Yang mana bila kita masuk dalam bidang geologi ni, kita akan mendalami tentang bahan-bahan yang membentuk bumi dan apakah proses yang berlaku kepada pembentukan bumi itu sendiri. Pastinya kita tahulah kan. Kita tahu, kita yakin satu perkara itu tidak akan terjadi tanpa usahanya sendiri kan. Oleh itu kejadian alam ini juga Allah telah maktubkan dalam Quran itu melalui satu proses. Dan itulah geologi adalah kita mempelajari apa bahan yang membentuk bumi itu dan apakah proses yang membentuknya. Dan geologi ini juga dia berkait rapat dengan alam sekitar fizikal dan juga kehidupan serta sejarah alam semesta sendiri. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sejarah alam semesta? Bila dikatakan sejarah alam semesta, dia ibarat sejarah hidup seseorang. Bumi ni juga mempunyai sejarah hidup dia sendiri. Bagaimana terbentuknya Gunung Everest, bagaimana terbentuknya lautan, semuanya mempunyai sejarah hidup sendiri. Kadang-kadang kita rasa kita ada sejarah hidup kan. Begitu juga dengan bumi. Kalaulah kita kata sejarah hidup kita lama sangat, aku dah lama dah bergelombang, aku dah lama makan garam kan. Jadi sebenarnya bumi lebih lama daripada kita, Syawal. Menarik rakan-rakan. Jadi bila kita belajar pasal bumi ni, secara tak langsung kita dapat melihat 4,600 juta tahun yang lampau. Apa proses yang berlaku? Sebagaimana bumi ni dulu satu tempat yang kosong yang mana ada meteor, hentaman-hentaman membentuk lurah-lurah, membentuk lembah-lembah yang membentuk pegunungan Jadi itu adalah proses yang membentuk bumi itu sendiri Dan secara tak langsung saudara Syawal dan rakan-rakan, bila kita mempelajari ilmu geologi ni, kita akan mula diberi peluang oleh Allah SWT untuk kita meramal apa yang mungkin bakal berlaku pada masa akan datang. Saya bagi contoh yang sangat mudah Contoh yang sangat mudah, letusan gunung berapi. Volkanologis Volkanologis adalah ahli geologi yang memang terlibat secara langsung dalam kerja-kerja pengkajian gunung berapi. Jadi mereka ini akan merekod aktiviti gunung berapi. Bayangkan kalaulah kita tidak belajar tentang volkanologi ni, saudara Azrul Arif, hello. Kalaulah kita tak belajar tentang gunung berapi ni, maknanya kita tak aware dengan bilakah akan berlaku letusan. Sebab itulah kalau kita tengok
Haris, Alhamdulillah. Kawan-kawan KM ni. Bila kita belajar tentang vulkanologi ni, secara tak langsung kita dapat meramal. Sebagaimana contoh kerajaan Indonesia, lebih kurang sebulan sebelum meletusnya, mereka sudah dapat meramal. Meramal dan memberi amaran merah ataupun hijau ataupun kuning. Itu dalam fasa berjaga-jaga. Dan mereka akan pindahkan penduduk mereka tu supaya ke kawasan yang lebih selamat. Jadi itulah pentingnya kita belajar ilmu geologi ni. Dan secara tak langsung bila kita belajar ilmu geologi ni bukan hanya sains tulen, tetapi ia adalah sains gunaan. Yang ni sains gunaan adalah kita akan mencari tahu untuk kita mensejahterakan masyarakat dunia. Mensejahterakan masyarakat dunia dengan ilmu-ilmu geologi supaya semua aware dan juga secara tak langsung untuk kestabilan alam sekitar kita lah. Jadi itulah secara overall pandangan umum. Hello, saudara John King. So secara apa yang saya nampak tadi kan, so macam menariknya course ni dia macam mengajar kita jugalah kan macam mana nak adapt dengan bumi ni. Walaupun bumi ni sentiasa berubah, kita pun sentiasa boleh bersedia lah menghadapinya. Betul. Maksud dia instead of apa-apa yang di kejadian kejadian yang tu kita dapat sedikit banyak meramalkan dan kita akan ambil precaution step lah. Baik. Jazakallah atas perkongsian tadi. InsyaAllah kita akan pergi ke round yang ketiga. Saya pernah dengar satu lagi course yang sangat popular juga di peringkat antarabangsa yang dikenali sebagai geomorfologi. So tadi saudara Izzuan kata geologi tu berkenaan ilmu bumi. So apakah pula yang dimaksudkan dengan geomorfologi? Nama pun gempak. Geomorfologi. Gempak So apa beza geomorfologi. Dengar pun macam apa benda ni kan. Sebenarnya saudara Syawal lah ada rakan-rakan lain kan. Kena banyak hiking ke. Nanti kita kepada Q&A lah. Okay, geomorfologi ni memang sangat menarik. Kepada orang-orang yang suka travel, sebenarnya mereka travel atas dasar geomorfologi. Geomorfologi ni adalah tadi geologi kan. Geomorfologi ni adalah cabang kepada geologi. Geomorfologi, geo ialah bumi, morfo adalah bentuk dan logi adalah study. Jadi geomorfologi ni adalah pembelajaran tentang bentuk muka bumi. Apakah proses yang membuat bentuk muka bumi itu sendiri. So maksudnya kepada orang yang dia belajar lebih detail ke daripada geologi, atau geologi tu berada di bawah geomorfologi? Di bawah, betul. Geomorfologi ni adalah cabang daripada geologi. Cabang, okey. Betul. Zoologi dengan arkeologi. Okey. Jadi saya sambung Okey, kepada yang kaki travel kalau korang ada join group-group travel dekat Facebook semua tu, sebenarnya korang akan dapat lihat kan, gambar-gambar yang orang selalu share adalah pemandangan bukit, laut, ada tasik. Jadi semua tu orang kata apa adalah geomorfologi. Yang mana apa yang membentuk tasik itu. Jadi itu yang kita nak belajar. Mesti ada sejarah dia. Jadi geologi tadi adalah satu umum dan geomorfologi adalah cabang lah. Cabang yang lagi detail tentang proses-proses. Saya nak membagi satu contoh kan. Baru-baru ini saya ingat dalam tahun lepas, kalaulah antara rakan-rakan yang berada online sekarang ni pernah dengar, iaitu Tusan Cliff. Tusan Cliff ni dekat Sarawak sana. Tusan Cliff ni Syawal pernah dengar ke? Okey, tak apa, saya share dekat sini. Tusan Cliff ni dia memang sangat special kerana dia adalah beting pasir di tepi laut yang menghadap Laut Cina Selatan yang menyerupai seekor kuda sedang minum air. Jadi dia adalah beting pasir. Kita bayangkan beting pasir, tapi disebabkan hakisan ombak semua tu, jadi beting pasir tu dapat membentuk seolah-olah rupa kuda yang sedang minum air. Tapi sangat menyedihkan, baru-baru ini beting pasir tu runtuh. Bayangkan tempoh yang sangat lama untuk membentuk geomorfologi yang sangat cantik macam tu, yang kita kata rare lah kan, tapi boleh runtuh kerana tangan-tangan manusia Tangan-tangan manusia. Jadi kita rasa sangat sedih lah kan.
Yang sedangkan proses pembentukan tu makan masa puluhan juta tahun. Tapi kita boleh runtuhkan dalam sekelip mata je atas kerana tangan-tangan manusia. Okey, itu satu. Jadi contoh yang kedua yang saya boleh bawa geomorfologi di Malaysia. Kita sebabkan kita baru habis PKPB Syawal. Jadi kita nak galakkan rakyat kita ni melancong dalam negara kita kan. Okey, saya nak ceritakan geomorfologi seterusnya iaitu pembentukan pergunungan Pinnacle. Pinnacle di Langkawi. Kalau kata siapa yang pernah pergi ke Kilim Geoforest Park. Okey, dekat situ akan ada boat yang akan bawa kita untuk pusing sekitar Kilim Geoforest Park tu. Kita akan tengok payu bakau, kita akan tengok burung elang, kita akan bagi makan burung elang. Tapi apa yang menariknya adalah kita akan nampak Karst Limestone Pinnacle. Karst Limestone ni apa saudara ni Syawal? Karst ni adalah tebing dan Pinnacle ni adalah berbentuk tajam-tajam, iaitu dihasil daripada batuan kita kata batu kapur. Yang pernah batu kapur. Pernah dengar kan? Kalau kata kita lalu daripada Kuala Lumpur Mahala ke utara, kita akan lalu di Ipoh, betul? So di Ipoh tu kelilingnya kalau kita nampak banyak bukit yang macam seketul-seketul lah. Kebanyakannya itu adalah bukit batu kapur. Kenapa kita kata batu kapur? Batu kapur ni sifat dia adalah mudah menghakis kan. Bila hujan turun, dia akan menghakis. Jadi dia akan membentuk satu tunggul semua kan. Okay, Pinnacle dan Pineapple, minta maaf tak sama, anda salah. Jadi okay, bagus soalan tu Jadi itu adalah salah satu geomorfologi. Sangat cantik saudara Syawal. Saudara Syawal pernah sampai ke Langkawi belum? Belum. Okay, kalau kata belum, cepat-cepat lah ambil peluang. Kalau waktu PKPB ni dah habis ajak keluarga tingkatkan ekonomi negara tingkatkan ekonomi negara okay. Jadi nak katakan itulah antara contoh. Jadi contoh yang lain yang saya boleh bawa untuk luar negara luar negara kita ambil Jepun terdapat satu gunung yang kita panggil nama dia Gunung Fuji. Okay, Gunung Fuji ni juga adalah salah satu bentuk geomorfologi. Dia berbentuk seolah-olah satu macam permukaan cendawan yang macam tu. Boleh tengok, sangat cantik pemandangan dia. Lepas tu kalau dekat Indonesia kita boleh tengok Kratakau. Spelling dia berbelit sikit Jadi itu adalah geomorfologi. Dan juga kalau kita pernah tengok Yellowstone Park, itu dekat United States sana. Itu kita boleh nampak tebing-tebing yang sangat tinggi, yang gersang, yang ada terusan dan air terjun yang sangat tinggi. So ini adalah geologi jugalah. Okey, orang kata tu geomorfologi tu sendiri. Jadi secara mudahnya geomorfologi ni adalah pembelajaran tentang proses yang membentuk sesuatu landscape tu sendiri. Okey, kalau kita pembelajaran tentang proses yang membentuk landscape tu sendiri. Okey. Ingat okey. Terima kasih kalau ada apa-apa soalan pencerahan tadi. InsyaAllah kita pergi ke round 4 ataupun round yang terakhir. Sebelum kita buka ke Q&A, saya dah nampak tadi banyak soalan lalu. Ramai yang tanya, kemanakah sebenarnya kos geologi ni dan peluang pekerjaan di Malaysia? Ataupun peluang pekerjaan yang available di Malaysia? Sebab kita tak tahu lah, saya personally, saya tak tahu, saya tak berada dalam bidang sains yang begitu lagi. Sains hidup kan, orang kata sains hayat apa yang saya nampak secara mata kasarnya, peluang pekerjaan sains hayat ni macam makin kurang lagi, bukan makin kurang, macam setakat yang belum lagi kita nak kata diperlukan secara ramai. Tak kisahlah geologi ke, biologi ke, chemistry ke apa kan. So bagaimana pula mungkin pada pandangan orang yang dah bekerja, dah masuk bidang geologi ni lain lah pula kan. So kita nak tanya dia, macam manakah bidang pekerjaan ini yang ada di Malaysia ni? Tafadhal. Okey. Terima kasih, soalan yang sangat menarik kan. Sebab bila kata peluang pekerjaan ni adalah satu soalan yang hangat lah untuk anak muda kan. Apa kami nak kerja kalau kami dah belajar? Abang, takkan saya masuk sini saya nak keluar jadi buat Grab apa semua tu kan. Tak salah lah kan. Tak salah buat Grab. Tapi nak katakan apa peluang pekerjaan. Jadi kat sini kita cuba nak huraikan.
okey, bila kita kata peluang pekerjaan geologi kan, suatu masa dulu, yes, memang suatu masa dulu kita takkan terfikir, apa tu, nak kerja apa kan? Nak korek tanah ke? Gali kubur ke? So, macam-macam persoalan yang boleh jadi kan. Dan banyaklah peluang-peluang, orang kata, cabang-cabang peluang kerja kan. Okey, secara umumnya saya boleh bagi tahu, kita boleh terlibat dalam perlombongan. Kita boleh terlibat dalam industri pelancongan. Kita boleh terlibat dalam cari gali petroleum. Kita boleh terlibat dalam penyiasatan tapak. Dan kita boleh terlibat dalam penstrukturan bahan. Yang ni segala macam kita boleh terlibat kan. Okey, saya pergi sedikit dalam. Okey, hari ini kita kenderaan-kenderaan yang banyak menggunakan minyak. Jadi di situ pencarian minyak, siapa yang bertanggungjawab kalau bukan pelajar geologi? Walaupun anda hebat dari bidang lain pun, kalau anda tidak ada pengetahuan tentang ilmu bumi, anda tidak akan dapat cari tahu dekat manakah terdapatnya potensi-potensi minyak Syawal. Dan ini bukan sebarangan orang boleh. Ini orang kata kelebihan yang pelajar geologi akan dapat dan peluang pekerjaan dalam cari gali petroleum. Okey, yang keduanya, terlibat dalam pelancongan. Mesti pelik kan? Apa pasal belajar batu terlibat dalam pelancongan? Okey. Langkawi menjadi satu pulau tarikan dunia Syawal. Yang mana kalaulah kita kata Maldives tu cantik, Langkawi lebih bernilai dari Maldives. Tahu sebab apa? Batuan-batuan yang bermula pada episod pertama bumi dijadikan terdapat di Langkawi. Jadi kalau kita nak tengok bagaimana bumi itu berevolusi, bagaimana bumi itu ada sejarahnya, jadi kita boleh tengok batuan-batuan di Langkawi. Secara tak langsung, orang-orang yang ingin tahu pasal bumi dengan kecantikan geomorfologi landscape tadi, maka dia orang datang ke Langkawi. Jadi pelajar-pelajar geologi ni yang mana terlibat dalam industri pelancongan geologi, itu kita kata geotapak. Mereka akan cari tahu, akan study bagaimanakah landscape-landscape itu terhasil, dan mereka akan cuba huraikan dalam bentuk yang saintifik, dalam bentuk fact. Dalam bentuk fact yang mana bagaimana benda itu berlaku proses. Sebab kita kalau kita pergi tengok, sekadar tengok, cantiknya, maka cantik itu adalah satu nilai, tapi nilai yang kecil. Apa nilai yang lagi besar kan? Iaitu bagaimana proses itu sendiri kan. Yang Allah SWT jadikan proses itu sendiri, itulah adalah nilai yang besar. Kalaulah kata kita nak pergi ambil gambar saja, jadi rugi ke situ. Patutnya bila kita pergi Langkawi, ambil kesempatan untuk belajar asal-usul Langkawi, sejarah pembentukan batuan. Okey, itu yang kedua lah, pelancongan. Okey, yang ketiga itu kita terlibat dalam penyiasatan tapak. Hari ini kalau kita tengok negara kita sangat rancak dengan pembangunan-pembangunan yang mapan. Okay, bagaimana kerajaan kita telah melancarkan projek-projek mega Syawal. Okey, antara yang boleh saya sebutkan sekarang adalah TRX. Yang ni dekat Jalan Tun Razak sekarang ni. Okey, dan yang sedang dibina sekarang adalah Menara Merdeka, Merdeka Tower, iaitu PMD 118. Okey. Dan antara lagi kita ada MRT. Dan kita akan ada lagi itu high speed HSR, high speed rail, iaitu daripada Singapura ke Kuala Lumpur. Nak katakan Syawal, bila kita kata kita nak terlibat dalam projek mega ni, kita tak boleh simply untuk terus bina bangunan. Dia tak macam kita bina rumah setingkat tau, yang mana kita boleh buat setingkat terusan. Tapi bila kata kita terlibat dengan projek mega ni, kita ada penyiasatan tapak. Kita perlu tahu apakah bahan bawah, bahan asas yang membentuk tapak tu sendiri, supaya kita nak bina foundation atas dia menjadi satu yang kukuh. Let's say kalaulah tapak ni tak kukuh, maka kelek dan tumbang, siapa nak tanggungjawab? Okey, jadi mungkin suatu masa dulu negara kita kurang terlibat dalam pembangunan projek mega. Jadi mungkin penglibatan geologi sangat kurang. Tapi alhamdulillah sekarang ni sangat banyak. Dan saya bagi contoh lagi pembinaan empangan bakun. Empangan bakun di Sarawak adalah empangan hidroelektrik yang terbesar jugalah. Yang saya ingat dalam Asia Tenggara ni ada ranking dia tersendiri dalam top 3 dalam Asia Tenggara ni lah. Okey, nak bina empangan ini bukan sebarangan. Empangan ni mestilah penyiasatan tapak dilakukan. Jadi siapakah yang bertanggungjawab?
geologis. Ui. Jadi boleh Syawal bayangkan pembangunan-pembangunan yang akan berlangsung lagi pada masa akan datang. Jadi kita akan lebih perlukan ramai lagi karawan dari bidang geologis di sini. Wallahu a'lam. So, memang mengubahlah persepsi saya selama ni kan. Rupanya besar agak geologis ni peluang dia, dan banyak jugalah yang kita tak tahu sendiri. Sangat menarik dan sangat penting sebenarnya role geologis ni bila dah masuk dalam bidang pekerjaan tu kan. Macam kata tadi kan, memang tengok sekarang ni, kalau kita pun tak tahu lagi 10 tahun akan datang mungkin lagi banyak kot bangunan-bangunan yang tinggi, dan mungkin kita tak tahu yang di sebalik orang yang membina itu adalah geologis bangga je. Okay. Sebahagianlah. Kita tak nafikan peranan mechanical engineering kat situ, civil. Tapi kita nak katakan kita ada hak. Kita berterlibat juga kan. So jangan nafikan hak kami sebagai geologis. Okay. Itu saja. So terima kasih atas perkongsian yang diberikan tadi. InsyaAllah ada sebarang soalan yang boleh ditanyakan kepada panel, insyaAllah. Ni ada daripada Azim. Ada disadvantage tak career ni? Okay. Career sebagai geologis kan, disadvantage macam mana saya nak cakap? Okay. Saya rasa kalau nak cakap dari segi peluang kerja tu, semestinya kita bersaing dalam market yang sangat luas lah kan. Yang mana kita bersaing dalam market yang sangat luas. Jadi oleh itu maka kita perlu kehadapan untuk menonjolkan diri lah. Jika kita tak terlibat kita tak menonjolkan diri, jadi kita nak kata itu sebagai disadvantage sebab kita tak dapat peluang kerja, itu saya rasa kurang tepat lah kan. Okay. Dan bagi saya tiada yang disadvantage lah dalam apa-apa course. Melainkan kita lah penentu kepada perkara tu sendiri. So macam sama jugalah dengan apa yang dikongsikan pada minggu lepas bersama dengan sesi Abang Azra membincangkan tentang ekonomi. So persamaan yang kita boleh simpulkan dekat sini memang penting lah untuk kita menghadapankan diri kita dalam apa jua bidang pun kan sebenarnya. Tak bolehlah kita just ikut follow the flow, tak boleh kan. Kita macam kena mengedepankan jugalah kita punya apa kemahiran yang kita ada. InsyaAllah saya kenapa Malaysia tak ada gunung berapi aktif? Saya dari dulu lagi hairan. Siapa tanya tu? Wah, bagus betul Okey, menjawab kepada bila kita kata gunung berapi ni, kita sebenarnya ada satu kita panggil Fire Pacific Ring iaitu lingkaran gunung berapi. Dan alhamdulillah lingkaran gunung berapi tu kita dapat pada negara jiran negara kita Indonesia. Kita tak ada. Okey. Dan bagaimana pembentukan orang panggil Pacific Fire Ring tu adalah proses pelanggaran plate tektonik. Okey, bila kita nak kata plate tektonik ni, cuba bayangkan saja bila dua permukaan yang mempunyai kekuatan iaitu saling menolak Bila kita kata ada force. Jadi secara tak langsung satu permukaan yang kurang tumpat, yang lebih tumpat kan, akan membenamkan yang kurang tumpat dan membentuk pergunungan. Semua benda ni berlaku kat dalam bumi lah kan? Yes, dalam bumi. Berlaku dalam bumi dan bila kata berlaku dan plate tektonik itu, kalau sebab benda ni proses by bias, dan kita nampaklah pembentukan gunung berapi itulah, lingkaran api Pasifik tu Jadi Malaysia terlepas daripada lingkaran api Pasifik tu. Sebab tu kita tak adanya gunung berapi. Jadi kepada yang hairan tadi saudara John King the Legend. Okey, anda hairan Saya juga hairan dengan anda sebab anda bertanya Dia ada soalan teknikal. Teknikal. Saya ada soalan teknikal. Adakah penggunaan seismik data mampu menjadi perkurus tak tahu lah sebut betul ke tak, gempa bumi? Tak sure. Kali lagi. Adakah penggunaan seismik data mampu menjadi
perkeras gempa bumi. Oh, precursor. Ya kot. Precursor. P-R-E-C-U-R-S-E. Yes, betul. Okey, precursor. Okey, tak. Saya tak faham kenapa apa kaitan penggunaan seismik data dengan precursor pada gempa bumi. Soalan tu sangat tak logik. Kita kena faham terlebih dahulu apa tu seismik data. Apa kaitan penggunaan seismik data tu dengan precursor kepada ni kan? Okey, pembetulan. Petanda kan. Okey, seismik data tu boleh jadi precursor kepada kepada gempa bumi. Okey, soalan tu okey. Terima kasih saudara Mus Azman Okey, kalau soalan dia macam tu memang boleh lah. Sebab kita nak tahu bagaimana orang kata apa kemungkinan kebarangkalian kejadian untuk gempa bumi, memang kita kena berdasarkan data seismik. Iaitu data seismik ni adalah gelombang di dalam bumi. Jadi bila kata dia menunjukkan boleh menjadi bila ada gelombang yang pergerakan jadi sistem data tu akan dapat kita baca, daripada situlah kita akan dapat boleh ramalkan lah. Okay, jadi saya pun salah faham soalan tadi. Seismik boleh jadi petanda. Betul, memang betul. Baik, soalan terakhir kot. Soalan cepu mataya daripada Azrul Arif. Bagaimanakah kita mampu mengembangkan profesion geologi selari dengan revolusi industri IR 4.0? Okey, revolusi industri RI itu Industrial Revolution lah, IR 4.0. Okey, kita hari mendapati satu cabaran iaitu IR 4.0 di mana pelebaran jalur internet, pelebaran jalur internet menyebabkan penggunaan terhadap internet tu tinggi. Jadi kebanyakan pemain industri dia nampak kelebihan dia nampak soalan ni kenapa buat durian. Allahuakbar. Sangat mengganggu saya soalan macam ni Minta maaf soalan ni sangat mengganggu saya minta padam. Okey, jadi kita macam mana nak terlibat secara langsung dengan industri Revolution 4.0 ni kan? Okey, sebenarnya saya pun tak boleh bercakap banyak sebab melalui pembacaan saya sendiri pun belum ada lagi kajian-kajian oleh orang-orang yang hebat-hebat semua hebat-hebat semua mengenai perkaitan sebab memang secara spesifiknya memang IR 4.0 ni memang adalah orang kata dengan internet semua semasa. Jadi dekat situ kita kena sentiasa sedar ada benda yang memang kita kena sendiri turun padang. Okey, walaupun kita kata Industry Revolution 4.0, di manakah position kita sebagai geologis? Position kita adalah turun padang. Okey, kalaulah kata kita memang nak terlibat secara langsung dengan internet, mungkin daripada situ akan ada, wallahu alam, kehadapan nanti mungkin ada orang kata apa, satu teknologi yang mengumpulkan data-data geologi dan memerlukan orang geologi untuk mengumpul data-data tu. Sebab IR 4.0 ni memang sangat terlibat dalam data science. Data science ni adalah mengumpul sebanyak maklumat pengguna-pengguna di suatu kawasan, kemudian melihat tabi'i pengguna tu cenderung kepada apa aktiviti, apa produk. Okey, jadi Industrial Revolution 4.0 ni macam tu, data science. Jadi saya mungkin tak dapat nafikan data science nanti mungkin ada juga data science geologi. So kat sini mungkin memerlukan pelajar geologi itu sendiri untuk terlibat secara langsung. Wallahu alam. Jazakallah atas perkongsian yang diberikan. InsyaAllah saya rasa itu saja. Banyak yang kita dapatkan pada malam ini tentang secara overall lah apa geologi itu. So, saya harap sesi ini dapat membantu kepada mereka-mereka yang mungkin baru habis matrikulasi, baru habis SPM. So mungkin tak ada idea apa-apa nak sambung apa. Mungkin ni antara yang course yang mungkin masuk dalam checklist korang yang korang nak survey ke apa kan. So harap benda ni membantulah pada sesi ini, membantu untuk menjawab persoalan-persoalan kalian. InsyaAllah itu sahaja pada perkongsian pada kali ini.
InsyaAllah kepada yang berminat, sempat nak promote kan, kepada yang berminat untuk menyertai halaqah sahabat Quran, contohnya kepada contohnya Abang Izzuan kita pada malam ini pun sebenarnya menyertai sahabat Quran semasa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Betul bang? Okey. Jadi Betul? akhir kata terima kasih kepada yang join semua. Okey, Saudara Hairul Anwar, anda bertanya tentang durian, saya tak boleh nak jawab soalan anda. Di luar bidang saya. Okey. Kawan-kawan lain, terima kasih sebab sudi join live ni. Dan ada juga kawan-kawan saya yang bagi masukan tadi kan. Betul. Macam sesi data tadi. Sangat seronok lah sesi malam ni. So sangat bermanfaat, mudah-mudahan So kalau ada sebarang persoalan, please DM me. No problem, I'm okay. You follow me, I follow you. Okay. So akhir kalam, segala yang baik itu daripada Allah SWT. Dan yang kurang tu daripada saya sendiri. Apa saja Allah jadikan itu sudah terbaik. Bergantung pada kita bagaimana kita melihatnya. Okay. Jadi wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. InsyaAllah kepada yang baru join ataupun yang join tengah-tengah, jangan risau. InsyaAllah kita dah save dah. Live kita dah save. Kita akan save insyaAllah live ini di Instagram Sahabat Quran, dan anda boleh menonton semula insyaAllah. Dan itu sahaja pada malam ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Assalamualaikum.